Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing-pancing kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, rasanya kita dah menghampiri part ketiga. Betul. Tak lain tak bukan, nanti dulu. Kalau nak dengar sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow kita lagi dekat social media, boleh tekan link di bawah. Dan pada korang yang ada cerita seram nak sampai pada kami, boleh tekan link WhatsApp tersebut. Okey, dan jangan lupa bagi tahu yang korang ada cerita seram nak sampaikan di platform Santai Chill. Jadi ni sempena bulan puasa ini, kan, kola kita pun jauh. Orang kata tekak pun tengah-tengah kering. Okey, jadi caller malam ni tak lain tak bukan Ayu. Yang mana memang ramai peminat, termasuklah aku. Betul. Betul. Cerita dia bagi aku, dia antara orang kata nampak penampakan yang banyak. Ini cerita Kak Ayu ni memang luar biasa. Dan cara penyampaian tu yang buat kita kan apa? Betul. Okey, baik. Kepada korang yang belum kenal Kak Ayu, boleh tengok part 1 dan part 2 dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Ayu? Alhamdulillah sihat. Korang apa khabar? Alhamdulillah. So far kami berpuasa lagi dah. Okey. Jadi Kak Ayu, harapnya puasa-puasa ni tetap bersemangat lah nak deliver cerita seram. Semangat. Betul. Kadang-kadang aku teringin nak buka puasa kat sana lah. Apa pasal? Dia cepat sikit. Dia cepat sikit. Faham? Kat sini lah lambat sikit kan. Lambat sikit. Okey, baik. Kak Ayu, untuk malam ni cerita tentang apa Kak Ayu? Okey, yang permulaan ni Ayu nak cerita yang hari tu ada terkena masa Maulidur Rasul. At the same time, tempat yang Ayu kena tu, tempat tu memang banyak sejarah. So kalau kita sebut nama tempat tu, memang semua orang tahu. Sebab tempat tu memang selalu orang kena. Especially yang suka pergi memancing malam. Okey, dekat Sarawak lah kan? Betul. Okey, baik. Yang ni bila pengalaman yang tempat famous ni selalunya orang ramai tahu ni sebenarnya kan? Betul. Okey, tapi kita naklah dengar cerita dari Kak Ayu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan cerita yang pertama. Assalamualaikum untuk pendengar Santai Chill. Nama saya Ayu, umur 35 tahun, dari Sarawak. Untuk first cerita ni, masa Maulidur Rasul hari tu. Okey, ni nak cerita untuk hari sebelum tu lah. Ayu ada buat satu event dekat satu tempat ni. Tempat ni memang selalu orang buat macam tempahan lah untuk buat event macam anniversary ke, perkahwinan ke, memang dekat sana lah. So, hari permulaan ni, kita orang pergi sana nak buat decoration. Tempat ni, dia jalan dari jalan luar. So kalau kita nak masuk, kita kena lalu kawasan hutan-hutan. Kena masuk ke dalam lagi. Jadi bila kita masuk ke dalam tu, ada dalam ambil masa 3 minit untuk masuk ke dalam. Sebabnya dia area ni dia dekat dengan tepi pantai. So memang sesuai lah untuk orang buat tempahan, buat event kat sana. So
Kita orang bila dah siap decoration, balik. So malam tu kita orang kena pergi sana juga sebab ada photoshoot untuk diorang. Okey. Dah selesai dekor, kita balik. Ni sebelum nak mulakan cerita yang Ayu kena tu, Ayu nak cerita dululah kawasan tempat ni. Perjalanan nak pergi ke sana adalah perjalanan yang sama untuk pergi ke kampung rumah arwah nenek. So jalannya kalau sebelum kita masuk area kampung tu, dia dari traffic light. Dari traffic light tu kena lalu dekat ada satu bam. Dekat bam tu ada station bus. So lepas lalu dari bam tu ada simpang yang masuk dekat kawasan yang tempat event tu tadilah. Selepas simpang tu ada satu bam lagi yang perlu kita lalu baru masuk dekat kampung Ayu. Okey, kawasan ni dia memang hot place. Sebab apa Ayu cakap dia tempat yang memang tempat panas? Sebab kebanyakannya kalau orang yang lah pakai jalan tu memang akan terkena. Dulu pernah ada satu cerita lah, dekat kawasan tu diorang akan selalu tengok ada perempuan duduk dekat stesen bas. Kalau dia tak berdiri, dia akan duduk kat sana. Biasanya orang yang kena tu orang yang suka pergi memancing malam. Diorang suka pergi mancing malam. Ada satu cerita tu, ini budak kampung kita orang jugalah. Sebab dia nak hantar kawan dia balik, kena keluar dari kawasan kampung untuk hantar kawan dia pergi dekat area bandar lah. So bila dia malam tu dalam jam 1, diorang dah habis mancing. Untuk satu bam tu mula-mula tak ada lagi, tak ada apa-apa. So bila dia dah lalu kawasan yang simpang tempat Ayu cakap tadi yang kita orang pergi event, baru dia bertemu dengan bam yang kedua tu, which is yang dekat dengan stesen bas tu. Mula-mulanya dia tak perasan, tapi kawan dia terperasan. Kawan dia cakap stop. Dia cakap macam tu, kena patah balik. Tu dia heran lah, kenapa dia cakap macam tu. Tak adalah patah balik. Aku rasa macam ada tertinggal barang, dia cakap macam tu. Alah tak apalah, nanti aku ambil, dia cakap macam tu. Sebab ni dah lewat, aku kena hantar kau balik. Lepas tu aku nak balik, takut nanti aku lewat nak balik ke rumah. Sebab dia pun takut juga kalau dia hantar kawan dia tu kan, dia terpaksa lalu dekat jalan tu dah lewat kan, lewat pagi. So dia orang stop dekat pertengahan tu tau, jalan pertengahan tu. Lepas tu kawan dia cakap, kenapa kau suruh aku stop? Tak, dia macam ni, aku nak kau patah balik. Dia bisik macam tu dekat kawan dia. Dia cakap lah, kenapa kau patah balik? Dia cakap macam tu. So kawan dia tu kena patah balik juga. Patah balik. So dia cakap, malam ni boleh tak aku tidur dekat rumah kau? Rumah dia orang tu tak jauh dari rumah arwah nenek Ayu. Dan dia orang ni memang kawan-kawan abang lah. Sebab abang dulu pun suka mancing malam. Dia orang yang cerita. So bila dah sampai rumah, baru kawan dia bagi tahu, kau nampak tak ada satu perempuan yang duduk dekat stesen bas tadi? Dia cakap tentu. Bila masa pula ada perempuan kat sana? And dah jam pukul 1 kok bas mana yang lalu kat jalan tu lagi? Itulah pasal aku suruh kau patah balik, dia cakap macam tu. Dia nampak tak kita berdua naik motor? Aku tak tahu dia nampak aku ke tak, dia nampak kita ke tak, tapi dia duduk menonong je dekat bas tu. Kau tak nampak ke? Dia cakap, aku tak nampak. Dia cakap, memang ada, jelas, dia cakap macam tu. Lepas tu heboh lah benda tu sebab dia orang share dengan kawan-kawan yang sama memancing. Lepas tu dalam beberapa hari lepas tu, ni kena dekat abang Ayu pula. Diorang balik lepak malam. So bila diorang lepak malam, dia ada dua buah motor lah, jalan seiring. Dekat yang kawan abang tu, yang diorang, dia satu yang bawa, satu yang membonceng. So dekat abang cuma satu orang je. Selepas lalu dari traffic light yang pertama, so
kena lalu dekat bam yang pertama tu. Diorang mindset diorang dah awal-awal dah okey, selepas je lalu dekat traffic light, kena bawa motor laju, jangan pandang kiri kanan, jangan toleh belakang. Sebab diorang tahu dekat kawasan tu memang selalu orang kena ganggu. So masa abang lalu dekat bam yang pertama, tak ada apa-apa lagi. Bila masuk nak lalu dekat bam yang kedua, motor abang tiba-tiba stop. Abang rasa macam jauh sangat dia nak kejar motor kawan dia tu. Nak telefon tak dapat nak telefon sebab dia orang ada kawasan depan dah. Dia nak panggil tapi tak dapat panggil. Dia rasa motor tu dah masih berjalan tau. Tapi sebenarnya motor abang dia macam stop dekat satu tempat tu je. Lepas tu abang tak dia macam ni. Bunyi tu dia macam bunyi ayam. Cuma Ayu tak dapat nak describe bunyi tu macam mana lah sebab abang tak ada explain. Tapi dia cakap memang bunyi ayam. So abang nak pandang kiri kanan sebab kiri kanan tu memang hutan. So diorang abang nak pandang kiri kanan tak berani. Makin dekat makin kuat bunyi tu. So mungkin yang kawan dia tu perasan abang tak ada dekat belakang. Diorang patah balik. Masa diorang patah balik tu belum sampai lagi lah dekat abang. Rasanya dalam 50 meter lah jarak diorang tu nak sampai dekat motor abang. Diorang jerit, lari dia. Diorang macam bagi signal lah suruh abang lari. Lari. Abang cakap macam mana aku nak lari, aku tengah pandu motor ni. Dia cakap satu sebab abang rasa motor dia masih berjalan, cuma dia rasa jauh sangat. Dia macam dia pandu macam tak sampai-sampai tempat tu. Tapi dia nampak kawan dia dekat depan tau. Asyik panggil dia lari macam tu. Lepas tu diorang stop. Diorang tak berani nak dekat dengan abang. So abang macam pelik. Tapi abang macam dia macam blur. Dia tak tahu nak buat macam mana lagi. Sebab motor dia rasa dia tahu kawan dia tu stop dekat depan. Tapi dia macam tak sampai-sampai dekat diorang. Last abang stopkan motor. Abang berlari lah. Panggil diorang. Kenapa korang tak pergi dekat aku parking motor? Lepas tu diorang cakap kita lari dulu cakap macam tu. Habis motor aku takkan nak kena tinggal je cakap tu. Tak dapat je macam tu kan. Lepas tu diorang sanggup membonceng motor 3 orang atas motor. So motor abang tu kena tinggal. So diorang balik. Diorang minta tolong lagi abang yang kawan kepada abang tu tadilah, tolong temankan ambil motor. Tu dia cakap, kenapa? Kau tahu tak apa yang duduk belakang kau tu tadi? Berbungkus dia cakap. Tu pasal kita orang tak berani nak dekat dengan kau. Kau tak nampak ke? Tak, sebab aku tak berani nak pandang. Tapi masa tu abang cakap bunyi ayam. Memang bunyi ayam. Nah tu Abi macam mana ni? Kita nak ambil motor kau ke tak? Tak apa, kita panggil member-member kampung yang lain. Kita pergi sana ramai-ramai. Jangan macam 3 ke 2 orang macam tu. Jangan. So diorang sepakat ada macam 5 buah motor lah. Cuma abang tak ada mention berapa orang diorang malam tu pergi ambil motor dia balik. Masa tu abang cakap habis diorang lepak tu dalam pukul 2:30 pagi lah macam tu. Diorang lalu jalan tu. And then dekat kawasan tu setiap kali orang yang balik memancing, diorang selalu cakap ada tengok perempuan dekat sana. Lepas tu sebelum ni banyak kes orang accident jugalah. Diorang cakap diorang tengok jalan lurus je. Tapi sebenarnya diorang jalan tu pergi menyimpang ke satu simpang yang masuk dalam nak cakap longkang tak juga, tapi dalam tau longkang tu yang mengakibatkan diorang banyak berlaku accident lah kat sana. And then pernah satu kali ada mengakibatkan kematian. Sebab diorang cakap jalan ni dari side wife dia lah.
husband dia yang memandu masa tu. Diorang cakap jalan tu lurus, memang jelas tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba diorang tengok dekat depan kereta ada satu pokok besar. So diorang langgar pokok tu, dia punya wife tu selamat. Cuma husband dia lah yang meninggal masa dekat kejadian tu. So setiap kali malam atau nak dekat pagi, so diorang yang memancing, kalau nak pergi memancing dekat area kita orang tu, memang tak berani sampai tengah malam. And then diorang tak akan berani macam balik seorang-seorang macam tu. Sebab yang ni sebelum yang kes Ayu tu, Ayu pernah sewa satu van untuk balik ke kampung. Sebab owner van tu dia suruh pergi dekat satu sekolah dekat kampung tu. Dia cakap kalau nak hantar van sewa tu, hantar je dekat sana. Dia cakap nanti sebab adik dia kerja dekat sana, so hantar je dekat sana van, nanti ada orang tunggu. So malam tu lepas kita orang habis buka dekor pelamin semua, dah hantar balik rumah, husband Ayu pakai motor. Ayu terpaksa drive van tu seorang-seorang. Masa pergi tu tak ada apa-apa lagi. Tapi lepas lalu bam yang kedua, dekat van belakang yang duduk ramai penumpang. Tapi yang menumpang ni, Ayu tak tahu macam mana nak bagi tahu diorang ni dari makhluk jenis apa. Tapi Ayu boleh cakap dia ni dari macam yang menumpang ni yang dekat hutan-hutan kiri kanan tu. Sebab dia macam kita, lagak dia orang macam kita, tapi dia orang duduk diam je dalam van tu. Lepas tu Ayu call dekat husband, cepat sikit biar sampai dekat sekolah tu cepat sikit. Husband cakap kenapa? Jangan banyak tanya, cepat sikit. So Ayu tak ada pandang tengok belakang langsung, tapi kita boleh rasa tahu ada orang yang dekat belakang. Diorang dekat belakang tu memang ramai. Itu habis cerita yang tempat area tu. Sebab kawasan ni, kalau Ayu sebut hospital lama, diorang memang tahu mana satu tempat ni. Kita nak pergi dekat hospital, perjalanan tu nak pergi ke hospital lama, dan sekarang ni hospital tu dah tak ada. Diorang buat satu tempat which is kita panggil Kuala ni memang terkenal tempat orang memancing. Siapa yang mendengar ni memang tahulah dekat mana. Okay. So ni nak cerita pasal yang Ayu kenal lah. Malam tu kita nak pergi dekat event tu kan. Dalam perjalanan tak apa-apa. Dah sampai dekat kawasan tu, ada satu tempat untuk parking lot. So masa tu nak reverse kereta. So dekat belakang, dekat tempat parking lot tu ada satu pokok besar. Ayu nak cakap dekat husband tapi tak terluah. Ayu nak cakap macam ni, macam tak sesuai lah nak parking kereta dekat sana, tapi tak tercakap. Okey, masa malam tu dah tak ada apa-apa bah. Dah habis dah di event apa semua, kita dah habis semua. Okey, tak ada apa-apa. Esok harinya, lepas tu kita kan nak siap-siap nak pergi Maulidur Rasul dekat Dewan. Kita nak ikut orang perarakan untuk Maulidur Rasul. Kalau kita pergi dekat kawasan tu kan, diorang ada buka macam selawat kan. Dekat bahu sebelah kiri, Ayu rasa pedih sangat. Tak tahu nak macam mana, nak bagi tahu sakit tu macam mana, tapi memang sakit. Okey, Ayu ada cakap dengan dekat husband, cakap bahu sebelah kiri ni macam pedih lah macam tu. Pedih, kenapa je? Pedih, tak tahu macam mana. Okay, tak apa, nanti kita tunggu balik lah, dia cakap tu. Ayu cakap dengan dia, kena balik sebab tak tahan. Okey, Ayu habiskan juga perarakan Maulidur Rasul tu. Okey, lepas tu masa balik, Ayu cakap dengan dia, aku nak mandi sebab aku rasa panas sangat. Cakap dengan husband, cakap macam tu. Oh ya ke? Okey lah, pergi mandi. Masa mandi tu, Ayu tengok dekat bahu sebelah kiri melecur yang merah yang teramat sangat, melecur yang teruk sangat.
So Ayu call Abah. Ayu cakap Abah dekat bahu Ayu ni ada macam kesan melecur. Boleh datang tak tengok, sebab ada macam something wrong. So petang tu Abah datang dalam pukul 5 lebih macam tu. So Abah sendiri tengok, kenapa macam ni? Lepas tu korang ada pergi macam ada satu tempat tak? Ayu ceritalah pergi dekat tempat tu. Abah cakap macam tu. Ayu ada buat something yang tak baik tak? Tak ada. Masa tu tak ada apa-apa lagi. Okey. Abah ubat, Abah bagi air penawar. Lepas Abah baca tu, Abah bercakap sapu dekat tempat melecur tu nanti dia akan kering. Tapi kalau tak kering juga kena bagi tahu. Okeylah, malam tu Ayu ikhtiar. Lepas tu husband cakap, apa kata esok pagi kita pergi jumpa doktor. Okey, esok harinya Ayu pergi doktor. Doktor sendiri tengok tau. Doktor tu cakap, kenapa boleh melecur macam ni? Kena air panas ke atau kena minyak? Tak ada kena minyak, tak ada kena air. Lepas tu doktor tu macam heran. Habis tu kenapa jadi melecur macam ni? Sebab melecur tu memang teruk tau. Memang sangat-sangat teruk. Sebab dia menyebabkan kulit Ayu tu rasa, tahu tak kalau kita kena melecur yang dia akan jadi, kulit kita akan jadi macam basah-basah. Faham. Macam tu. So baju tu dia melekat dekat yang kawasan lecur tu tadi. Tu cakap dengan doktor, tak ada kena air minyak panas. Tak ada kena air panas, tak ada kena minyak panas. Kenapa pula? Ada pergi tempat kawasan yang macam ada serangga tak? Sebab ada satu serangga ni dia boleh mengakibatkan kulit kita melecur macam tu. Okey, Ayu cakap dengan doktor macam ni. Okey, kalau kena serangga, kenapa kawasan melecur ni dia besar? Dia boleh dikatakan dari kawasan leher tu sampai dekat bahu tau. Bahu sebelah tangan sebelah kiri. Kanan ke kiri? Kiri. Sampai ke kanan belah kiri. Ya, macam tu. Lepas tu actually doktor ni dia doktor Ayu dari kecil sampai besar tau. So dia kenal dengan Abah. Ada tanya dengan Abah tak disebabkan lecuran ni? Ayu cerita tau dekat dia. Ayu cerita dari A sampai Z. Ayu cerita dekat doktor tu. Lepas tu doktor tu garuk kepala. Dia macam ni Ayu. Doktor tak dapat nak bagi macam, dia tak dapat nak tulis lah dalam report berkenaan, analisis berkenaan dengan sakit Ayu ni dengan benda gaib ni. Tapi kalau dari doktor sendiri, dia satu je. Kawasan lecuran ni kalau tak kena air panas, tak kena minyak panas, mungkin kena serangga. Tapi kalau nak describe dari benda lain, doktor tak dapat bagi report macam tu. Dia cakap macam tu. Lepas tu Ayu cakap lah, tak ada ubat ke macam krim? Kalau dari saintifiknya, doktor cuma dapat bagi ubat untuk tahan sakit dengan krim lah, dia cakap macam tu. Okey. Tapi kalau Ayu nak berubat secara kampung yang macam Abah sarankan tu, doktor tak ada kata cakap tidak, doktor tak ada cakap ya. Tapi kita try untuk usahakan, dia cakap macam tu. Okeylah, balik tu Ayu call Abah. Abah, Ayu dah jumpa doktor ni, dia cakap macam ni. Okey, Abah cakap okey, nanti petang jumpa dekat Abah. Okey, jumpa petang ni lepas maghrib. Ayu pergi rumah Abah. Dekat depan pintu Ayu duduk, Abah duduk dekat depan Ayu lah. Okey, Abah cakap macam ni, Ayu, kita try dulu. Abah bagi dekat Ayu ubat sendiri dia cakap macam tu. Masa Ayu duduk tu, ada orang tua tu dekat sebelah. Okey. Yang pasal orang tua tu nanti Ayu ceritalah. Okey, yang ni yang masa berubat tu dulu. Ayu duduk, lepas tu Abah cakap, Ayu nampak tak? Dia macam tu. Kita tahu tak ni sebab benda yang berlaku ni masa tu kebetulan sebab adik Ayu yang satu orang ni dia belajar dekat Melaka tau. So dia orang tengah video call tu
Mula-mula dia orang tak perasan lagi sebab masa tu tak ada apa-apa. Ayu duduk. Ni masa mata Ayu terbuka tau. Tengah Ayu ni kiranya dalam Ayu sedar. So abah cakap try tengok apa benda. Yang dekat bahu tu dia sebelum Ayu nak cerita balik yang benda ni, dekat kawasan tempat Ayu kena tu, yang tempat kita parking malam tu, yang dekat pokok. Dekat sana ada satu puak yang Ayu tak dapat bagi tahu tau. Minta maaf sangat-sangat. Ayu tak dapat bagi tahu diorang tu siapa. Sebab kalau Ayu bagi tahu dia tahu. Diorang tahu sebab yang Ayu kena ni, dia perempuan, dia ketua puak tu. Okay. Ni Ayu tak bagi tahu dulu sebab kenapa dia marah. Yang dia pacakkan dekat bahu tu, dia macam buluh runcing ke. Tapi Ayu tak tahu macam mana nak describe benda tu. Tapi benda tu panas, dia warna merah. Dia macam kayu lah, macam buluh. So abah cakap cuba tarik. Ayu tarik dengan guna tangan kanan. Abah ada macam buat bacaan lah. So Ayu tarik, dia panjang sedepa tau. Panjang bentuk tu, sedepa. Lepas tu Ayu cakap dengan Abah dekat perut ni dia ada baling sesuatu dekat perut ni. Okey, bawa tarik keluar. Abah cakap macam tu. So dari perut tu Ayu tarik, dari mulut tau dia keluar. So bila kita tarik kan, benda ni memang rasa panas sangat. Bila Ayu tarik tu, dia sampaikan Ayu macam tu, macam tu. So yang adik-adik ni tadi kan, diorang kan tengah video call. So akak heran lah, apa yang dekat luar tu kenapa Ayu buat macam bunyi tu? Pengotor lah, dia cakap macam tu. So diorang pergi tengok, sebab dekat ruang tamu tu dekat dengan bilik dengan sebelah kiri dekat dengan bilik kakak. So akak tengok dekat luar, kenapa tu akak cakap macam tu. Lepas tu kejadian yang berlaku malam tu, diorang siap buat recording. Adik Ayu yang dekat Melaka tu, dia ada buat record tau video tu. And video tu Ayu still simpan sampai sekarang. Apa yang berlaku malam tu. Selesai je Ayu bawa keluar barang yang dari mulut, Ayu duduk macam ni, duduk menghadap Abah dengan bersila. Ayu cakap macam ni tau dekat Abah, dia tahu bah, cakap dengan Abah. Betul Abah cakap, siapa? Dia. Ayu cakap macam tu. Dia cakap apa? Dia tahu Abah ada depan Ayu sekarang. Cakap macam tu. Kenapa dia buat macam tu? Dia cakap dengan Ayu lah. Sebab ada sesuatu yang buat dia marah. Cakap macam tu. Lepas tu, okey, Abah suruh Abah cakap, okey, tunggu dulu. Abah pejam mata. Lepas tu tangan Abah tu dia tarik sesuatu tau dari tangan Ayu sebelah kiri. Masa Abah tarik tu, Ayu rentap tangan dia macam ni. Yang selepas tu Abah tarik kan, dapat imagine tak? Tangan Abah yang dua belah tangan tu kan, dia tengah pegang tangan Ayu yang sebelah kiri. Tapi Ayu rentap tiba-tiba. Lepas tu Ayu macam ni. Macam tu. Ketawa. Tapi ni dalam Ayu sedar tau. Ayu memang dalam tengah mata tu tengah celik. Tengah tengok muka Abah. Masa tu berlakulah pergelutan. Ni Ayu memang bertarung dengan Abah tau. Sebab Ayu memang bersilat dalam rumah tu. Tengah bersilat dengan Abah. Lepas tu dia ni perempuan tau. Dia perempuan. Dia Ayu tak tahu diorang ni dari jenis yang apa.
Tapi dia ketua tempat tu. Masa kita orang masa Ayu berlawan dengan Abah tu, dia sempat macam dia macam ada cakap something dekat Abah lah. Tapi ni dia bukan perkataan tu dia bukan keluar dari mulut. Tapi dia macam dekat hati tau. Dari hati. Tapi Abah jawab dia guna mulut. Macam tu. Abah dengar. Cuma macam dari pihak Ayu tahu apa yang dia sampaikan dekat Abah. Dia cakap. So bila dah macam tu, Abah dapat macam dia kunci tangan Ayu ni sampai Ayu terduduk. Lepas tu Abah terpaksa bagi Ayu lumpuh. Benda ni macam ni tau. Macam tu. Lepas tu mak keluar, kenapa ni macam tu. Lepas tu dia macam marah lah. Dia marah dekat apa. Lepas tu mak yang bercakap, mak cakap, Abah tunggu dulu. Dia marah ni sebab ada something yang Ayu dengan husband dia buat macam tu. Lepas tu dia tengok muka mak. Dia pandang muka mak lama-lama kan. Lepas tu mak cakap macam ni, boleh bagi tahu tak, kita bercakap kita tak nak guna kekerasan, boleh bagi tahu tak sebab. Macam mak cakap macam tu. Lepas tu dia cakap macam ni, macam tu. Sambil kan dapat imagine tengah Ayu baring tu, kepala Ayu dia ikut macam dia mengangguk-angguk ikut intonasi suara yang dia keluar. Dia macam dia macam tu. Lepas tu Abah cakap lah macam ni lah, kenapa, apa yang diorang buat. Yang malam tu rupa-rupanya masa kita reverse tu ada budak 2 dekat belakang. Kita tak nampak, kita terlanggar anak dia dengan yang budak lagi seorang. Lepas tu mak cakap, teruk ke? Lepas tu dia cakap macam ni, dia angguk kepala 2 kali. Tu mak cakap, kita orang minta maaf sebab diorang tak nampak korang dengan mata kasar. Diorang tak nampak yang budak-budak ni tengah main dekat sana. Macam tu. Lepas tu Abah cakap macam ni, kita orang minta maaf, kita orang tolong cuba ubatkan. Boleh tak bawa anak tu datang? Macam tu. Lepas tu benda ni benda ni dia panggil anak dia. Okey. Ayu tak dapat cakap banyak pasal dia orang tu. Anak dia panggil, anak dia tu sampai Abah ubatkan. Lepas tu dia suruh anak tu balik. Ayu tak dapat cerita detail tau. Dia tahu. Faham. Dia tahu. Syuk tengah tanya. Belum tanya. Okey. Sebab Syuk masa ni curious nak tahu siapa dia orang. Betul tak? Dia tahu. Faham. Tak. Tapi dia tak pergi sana. Dia cakap jangan cakap banyak, dia tak suka. Lepas tu dia orang balik. Masa dekat Ayu tu, dekat Alvin pun kena. Yang tu dia punya pengikut. Anak kepada, kalau kita cakap lebih jelas, ni macam orang-orang kampung lah, orang bawahan dia. Syuk, jangan dalam hati jangan ada rasa nak tahu rupa dia macam mana. Dia tak nak. Okey. Kau ni. Ada rasa tak Syuk dalam hati nak tahu rupa dia kan? Sikit lah.
Dia cakap jangan fikir, Okey, baik. dengar je. Okey. Diorang ni dekat sana, dekat pokok tu ada perkampungan. Syuk, jangan fikir. Jangan fikir. Saya Dengar je. tak fikir. Dalam hati tu. Alah, susah macam ni. Okey, skip. Okey. Ayu tak bagi tahu. Yang kampung diorang tu macam mana. Okey. Lepas tu masa lepas yang diorang balik tu, atuk tu sampai. Atuk tu macam dia ada dia on behalf Ayu. Dia mohon maaf. Lepas tu diorang macam atuk tu ada pergi dekat perkampungan diorang lah, berjumpa sendiri dengan ketua tempat tu. Diorang macam kalau dari video tu korang boleh nampak sendiri pergerakan Ayu. Diorang macam berganti sesuatu, tapi Ayu tak boleh bagi tahu apa barang tu. Tanda macam minta maaf lah. Minta maaf. Atuk ni cakap yang kita orang tak sengaja sebab diorang ni macam mana, dia bukan macam jin ke hantu yang berkeliaran tu yang tiba-tiba tunjuk diri, tak. Dia tak apa. Jangan kacau diorang jauh. Okey. Ni diorang berbagi hadiah macam tandanya masing-masing bersetujulah. Diorang mohon maaf. Anak-anak diorang pun abah dah tolong ubatkan. Macam tak ada tulah lagi lah. Tak ada macam simpan dendam ke apa. Macam tu. Ayu nak explain diorang tu macam mana, tapi dia tak bagi. Faham? Okey. Thank you. Itu je. Okey. Lepas tu kalau sebenarnya dari kisah ni dia banyak yang Ayu jumpa dan buat, memang kalau korang yang dengar pun korang akan rasa benda tu, tapi dia tak bagi. Dia cakap cukup yang Ayu kongsikan ni korang dengar sampai situ je. Okey, baik. Faham. Okey, jadi kita takkan banyak tanya dan mungkin kita takkan bertanya langsung untuk cerita kali ni sebab kami pun faham dan menghormati lah, asalkan adalah sedikit perkongsian dan pengajaran kan, apa yang kita boleh ambil dari kisah ni, dan kita harap para pendengar pun faham sebenarnya apa situasi yang sedang berlaku kan. Ni Ayu on behalf ya. Ayu sampaikan ni minta semua umat Nabi Muhammad tolong jangan terlalu taksub nak tahu keluarga atau kaum yang lain selain dari kamu. Okey. Sebab kita bertuhan kan satu. Ingat pesan ni sampai bila-bila. Mendengar boleh, jangan terlalu dekat. Itu saja. Yang tu dia sampaikan. Ayu cuma sampaikan ya. Dia pesan tadi Okey, baik. Faham. Betul lah tu. Itu yang nak sampaikan tu tadi. Betul. Dah sekali lagi. Apa yang dipesankan benda tu, korang jangan macam dah. Dia macam ni. Apa pun dia, kita, dia semua Tuhan, semua guna Allah. Tak ada apa yang ni.
Korang janganlah nak kata muskil ke apa. Semua benda ni yang berlaku pun atas izin Allah untuk kita dengar benda ni. Betul. Jangan terlalu taksub sampai kau nak kaji lah benda Allah ni apa benda. Betul. Dan lagi satu tentang adab kan. Dalam cerita ni, dalam situasi ni aku nampak kita bertoleransi sebenarnya. Kan? Okay, dan kita boleh share cerita ni tapi ada limitnya. Dan kita menghormati ada bahagian yang kita kena tapis lah. Dan di video ni telah diedit sedikit untuk privacy. Betul. Tak apalah. Aku tak tahu nak cakap. Aku nak tanya tapi dia Tak apalah, tak apalah. Tak boleh lah. Sampai situ je lah. Kan? Dan okey lah dah lah. Kita mungkin boleh sentuh tentang cerita abang dia lah. Abang Ayu lah kot kan. Cerita Abang Ayu tentang apa yang dia nampak belakang motor. Boleh Ayu Boleh. Okey, yang tu Boleh. Okey. Yang tu boleh. Maksudnya tempat yang berlaku tu adalah tempat yang sama dan makhluk yang sama lah. Tak. Yang kena dekat yang kacau-kacau orang tu, yang persekitaran tepi-tepi tu. Ni bukan yang dalam perkampungan diorang, bukan. Faham. Tapi yang dekat Pat Ayu ni kampung diorang. Yang selalu ganggu tu yang okey. Yang ni Ayu nak jelaskan ya. Makhluk Allah yang sebelah sana lagi, dia banyak. Dia ada satu kewujudan yang memang kehidupan diorang macam kita. Diorang ada kampung, diorang makan, minum sama macam kita. Tapi ada satu kewujudan ni dari macam iblis, dari syaitan. Yang ni diorang ni yang suka mengganggu orang-orang yang iyalah, yang macam kita ni, yang macam kalau lalu tempat tu dia suka kacau. Yang ni dia tak sama tau. Dia sama ibaratnya macam orang tu meninggal, kita cakap roh orang tu. Bukan. Yang tu kalau yang meninggal lah. Dia tak akan macam bergentayangan lagi, tak. Yang tu yang menyerupai itu dia iblis yang mengganggu, nak menyesatkan kita. Faham. Macam tu. Faham. Ni dari perkongsian Ayu, on behalf Ayu sampaikan apa yang diorang nak korang tahu. Yelah. Macam tu. Macam yang pernah video sebelum ni aku cakap, sebenarnya jin, syaitan, dia benda yang berbeza sebenarnya. Dia makhluk macam kita tanah, sama manusia semua tanah kan, tapi bangsa yang lain-lain. Macam jin, tak silap aku dah lupa lagi. Tapi aku cuba ingat jin ada dua. Bukan, maksudnya jin ada bangsa Islam dan juga kafir. Makanya syaitan ni lah iblis yang sentiasa menyesatkan kita. So jadi kadang-kadang kita terserempak dengan jin. Tapi kita rasa itu syaitan. Sebenarnya benda tu sama, makhluk yang sama, tapi berlainan. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Ya, betul. Sebab tu kalau masa puasa ni kan, syaitan yang diikat. Betul. Yang orang kata kenapa bulan puasa ada jin, sebenarnya jin tu makhluk yang dia bukan yang ditugaskan macam syaitan ni dengan iblis punya kerja. Dia penghuni yang sama dengan kita. Tu yang aku kadang lagi satu aku pening orang cakap, mana ada hantu, tu semua jin. Malah aku nak explain. Dia tak faham. Kan hantu tu jin lah, kita faham lah. Kan cuma dari segi Melayunya orang panggil word tu sebagai hantu. Orang dulu mana tahu jin apa semua. Jadi dia baru sampai ke hari ini. Yalah, hantu tu dia umum yang termasuk dalam jin, Setan tu semua benda tau. Bila dia menjelma jadi benda yang pelik-pelik, itulah dia hantu orang panggil. Setan masalah pening lah. Alright. Okay. Aku rasa ini cukup untuk part 3. Part 3 betul. Dan semestinya ada part yang seterusnya. Betul. Ada ke Ayu? Apa tu? Ada part seterusnya lagi ke? Kalau nak cerita yang lain, masa zaman sekolah dulu Ayu selalu kena. Ni penceritaannya dari mula-mula wujudnya atuk tu dengan Ayu lah. Okay. So ni eksklusif untuk next part. And kita simpan dulu.
Dan sebenarnya part ni pun dah cukup eksklusif sebab kita dapat pesanan dari jauh di alam sebelah sana. Alright, terima kasih Ayu untuk part kali ni kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tak penat nak bercerita. Dan terima kasih juga pada para pendengar yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Ingat pesanan tadi, jangan terlalu taksub, ambil pengejaran. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.